Hari ini saya akan kongsikan pula kepada anda tutorial pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam tingkatan 3, pelajarannya ke-9 dalam bidang hadis, iaitu sedekah kunci kebaikan. Ayuh kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ustaz Syukur Talib dan selamat datang ke channel ini. Bagi yang baru mengikuti channel ini, saya akan berkongsi kepada anda video tutorial yang berkaitan dengan subjek pendidikan Islam, pendidikan Al-Quran dan Sunnah dan kelas kemahiran Al-Quran. Oleh itu, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Di dalam tajuk ini, saya akan memberikan tumpuan khusus kepada isi-isi penting yang sering ditanya dalam peperiksaan. Mohon kepada semua pelajar agar memberikan sepenuh tumpuan kepada apa yang akan saya kongsikan. Kita terus kepada petikan hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulami, setiap sendi, minan nasi, di tubuh badan manusia, alaihi sadaqah, ialah sedekah baginya. Kulla yaumin, setiap hari, tatlu'u fihi syamsu, yang terbit padanya matahari, ta'dilu bainal ithnaini, kamu berlaku adil terhadap dua orang yang bertelingkah, adalah sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha, dan kamu membantu seseorang menaiki tunggangannya, adalah sedekah. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah, atau kamu mengangkat barang-barang ke atas tunggangannya, ialah sedekah. Wal kalimatut thayyibah, dan perkataan-perkataan yang baik, ialah sedekah. Wa kullu khutwatin, dan setiap langkah, tamshiha ila salati, kamu berjalan untuk menunaikan solat, sadaqatun, ialah sedekah. Wa tumitul adha, dan kamu mengalihkan sesuatu yang berbahaya, anit tariqi, di jalan, sadaqatun, ialah sedekah. Sedekah bermaksud sesuatu pemberian yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini disenaraikan 7 amalan yang dikira sebagai sedekah. Antaranya berlaku adil dalam tindakan. Yang kedua, membantu orang menaiki kenderaan. Yang ketiga, mengucapkan perkataan yang baik. Yang keempat, mendamaikan orang yang bertelingkah. Yang kelima, membantu orang mengangkat barang. Yang keenam, berjalan untuk menunaikan solat. Dan yang ketujuh, mengalihkan sesuatu yang bahaya di jalan. Semua perkara yang disebutkan ini dikira pahala seperti orang yang bersedekah. Baiklah, amalan pertama, iaitu berlaku adil terhadap dua orang yang bertelingkah. Apakah kelebihannya? Antaranya ialah menghalang kedua-dua belah pihak daripada melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bergaduh. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Setiap orang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara dua yang bersaudara. Yang kedua, kelebihannya mententeramkan hati kedua-dua belah pihak. Bila berdamai, kedua-dua belah pihak akan merasa tenteram. Yang kedua, membantu orang menaiki kenderaan atau membantu orang mengangkat barang. Kelebihannya memberi keselesaan kepada orang yang memerlukan bantuan. Kadang-kadang ada orang yang lemah, ataupun wanita yang tak kuat. Bila kita dibantu, dia akan selesa lah dengan tindakan kita. Yang kedua, meringankan beban orang lain. Kita dapat menggembirakan seseorang dengan meringankan beban mereka. Yang ketiga, mengucapkan perkataan yang baik. Kelebihannya dapat menenangkan hati pendengar. Orang yang mendengar kata-kata kita, dia akan senang hati apabila kita mengatakan ukapan-ukapan yang baik dan menggembirakan. Yang kedua, mengelakkan berlakunya pertelingkahan. Tidak akan ada yang rasa kecil hati, tersinggung dan sebagainya. Yang ketiga, menyuburkan budaya komunikasi yang berkesan. Bila kita sering bercakap dengan bahasa yang baik, dan orang-orang lain akan suka berkawan, berbual dengan kita. Dan yang keempat, menampilkan imej yang disenangi. Semua orang akan rasa selesa, seronok untuk berkomunikasi dan bermuamalah dengan kita. Yang seterusnya, berjalan untuk menunaikan solat. Banyak pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT bagi mereka-mereka yang berusaha untuk mendirikan solat berjemaah. Antaranya, ditingkatkan darjat dan dihapuskan dosa. Diberi cahaya yang sempurna dalam kegelapan akhirat.
Yang ketiga, dapat mengamalkan gaya hidup sihat dengan berjalan kaki. Dan yang keempat, berpeluang melakukan sedekah lain, seperti mengalihkan perkara yang berbahaya di jalanan, dapat menolong orang lain, dan yang seterusnya mengalihkan sesuatu yang bahaya di jalan. Kelebihannya dapat mengurangkan risiko berlakunya kemalangan. Bila kita alihkan paku contohnya, kan, setidak-tidaknya dapat mengelakkan kereta yang lalu situ meletup tayarnya, bocor tayarnya. Yang kedua, memberi keselesaan kepada pengguna yang lain. Bila jalan semua selamat, kan, maka orang yang melalui jalan tersebut akan rasa selesa. Yang ketiga, menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, menjadi contoh kepada orang lain, termasuklah anak-anak kita, jiran-jiran tetangga, masyarakat. Pengajaran hadis, kita hendaklah sentiasa memanfaatkan masa, tenaga dan kemahiran yang kita ada untuk membantu orang lain agar menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, kita hendaklah mendamaikan orang yang bertelingkah, kerana setiap mukmin itu adalah bersaudara. Yang ketiga, kita hendaklah membantu orang yang sedang menaiki kenderaan atau mengangkat barang agar Allah SWT meringankan urusan kita pula. Yang keempat, kita hendaklah sentiasa bercakap hal-hal yang baik, kerana itu merupakan tanda keimanan kita kepada Allah SWT dan hari akhirat. Yang kelima, kita hendaklah sentiasa menunaikan solat berjemaah di masjid, kerana amalan itu besar fadilatnya. Alhamdulillah, kita telah selesai membincangkan tajuk berkaitan dengan sedekah kunci kebaikan. Mudah-mudahan ia memberi manfaat untuk anda semua. Jika ada sebarang soalan atau cadangan atau apa-apa sahaja, sila tuliskan di ruangan komen di bawah ini. Sebagai pengukuhan, di bawah ini juga saya telah lampirkan link atau pautan untuk muat turun slide dan latihan. Terima kasih atas tumpuan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.